ni kita punya banyak interaktif sikit lah. Saya akan banyak buat aktiviti bersama-sama tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan lebih faham bila nak berkongsi dengan pensyarah-pensyarah MPU 12012 usahawanan ataupun kepada pelajar-pelajar nanti. Okey, saya tengok ruangan komen. Okey, alhamdulillah semua dah bersedia. Faham tak saya kongsi tadi? Jelas tak? Okey. Penat sebenarnya. Tapi seronok berkongsi dengan semua sahabat-sahabat dekat sini. Okey, kita teruskan. Yang mana topik 2 ni adalah topik yang saya rasa saya suka. Yang mana topik ni yang memberi kita banyak aktiviti dalam kita punya kelas MPU 12012 keusahawanan. Yang mana, okey, kita tengok satu persatu. Okey, hasil pembelajaran kursus HPK iaitu Course Learning Outcome CLO yang mana dia masih lagi dalam menerangkan nilai-nilai keusahawanan dalam dunia perniagaan. Kalau kita tengok kluster domain pembelajaran A1 dan CLS 3B. A2 ni adalah domain efektif 1 ni, sebenarnya bukan 2 lah, 1. Dan CLS 3B interpersonal dan kemahiran komunikasi. Kalau kita, bila saya kata kita CLS 3B ni, dalam silibus baru ni kita akan masuk tentang idea perniagaan. Lepas tu kita ada sikit saya masuk, walaupun ada situ, ada nanti satu topik tu dia kata perbincangan dalam kumpulan tu saya masuk sikit tentang kajian pasaran. Yang mana sangat penting bila kita ada idea, kita kena buat kajian pasaran. Yang ketiganya saya akan masuk topik BMC, Business Model Canvas. Yang mana topik ni sangat-sangat best. Yang keempat kita masuk tentang business pitching, yang mana yang kebanyakan gambar-gambar ataupun video saya akan share dengan tuan-tuan dan perempuan macam mana kaedah pembahagian business pitching ni. Adakah satu je? Adakah dua ke? Ada sebagainya. Maknanya kat sini lah saya akan ketengahkan kepada tuan-tuan dan perempuan, clearkan apa itu keseluruhan topik 2 ni. Okey, aktiviti pembelajaran dan pengajaran iaitu dia ada 9 jam. 9.5 jam iaitu bersemuka 5 jam dan tidak bersemuka 4.5 jam. Okey, tapi dalam slide saya ni ada 96 slide. Tuan-tuan dan perempuan, saya bagi keseluruhan dia punya slide ni, tuan-tuan dan perempuan boleh pilih yang mana kesesuaian tuan-tuan boleh nak masukkan ataupun tak. Yang sebabnya bila saya bagi contoh banyak, saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan clear di segi topik tersebut. Okey. Penilaian ini dia termasuk dengan penilaian tadi yang Puan Yan Azian bentangkan tadi, iaitu topik 1 dia ada combine dengan topik 2 iaitu pembentangan sebanyak 20%. Yang bila kita sebut dia punya penilaian ni, kita akan touch sikit tentang perjanaan idea daripada 1.1 2.1 ni. Lepas tu kita boleh buat penilaian untuk pembentangan tersebut. Nah, sebab tu bila kita tengok dalam kita punya syllabus, dia ada penilaian ke hujung tu, CLO tu, dia kata topik yang terlibat adalah topik 1 dan topik 2. Okey. Ini adalah keseluruhan syllabus untuk topik 2, hasil pembelajaran khusus, yang mana yang pertamanya menjelaskan teknik penjanaan idea perniagaan 2.1.1 menggunakan teknik sumbang saran iaitu brainstorming. Macam mana kita nak brainstorming, kita nak dapat idea. 2.1.2 mengadakan perbincangan kumpulan. Yang mengadakan perbincangan kumpulan ni, saya ada berbincang dengan pihak pengubah silibus, yang mana saya tekankan kenapa kita masukkan kajian pasaran, sebab bila kita ada idea perniagaan kita perlu buat kajian pasaran. Kadang-kadang benda-benda ni orang tak nampak. Kalau kata bukan bidang lagi dia tak nampak. Kalau kita buat idea kita takut kita shock sendiri. Kan, shock sendiri kita buat idea tu, tiba-tiba bila kita dah ajar belajar buat produk tu, tiba-tiba tak ada permintaan dekat pasaran tersebut. Sebab itulah sebelum kita ambil risiko yang tinggi, kajian pasaran tu sangat-sangat penting. Sebab tu saya masukkan dan pihak dia punya pengubah silibus minta tekankan dekat perbincangan kumpulan tersebut, walaupun kat sini dia tak tulis kajian
pasaran. Okey, 2.1.3 iaitu menggunakan teknik business model canvas. Yang ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan macam mana teknik-teknik untuk pengajaran BMC ni kepada pelajar-pelajar kita ataupun kita punya kawan-kawan kita nanti. Sebab tuan-tuan puan-puan semua adalah trainer kan. Okey, 2.2 menerangkan idea perniagaan menggunakan business model canvas. Okey, yang ni kita cuba jelaskan. Mana tadi teknik, yang ni adalah kita menerangkan. Okey, 2.3 iaitu menggunakan kaedah business pitching. Yang ni best. Saya suka bila kata kena bagi ceramah ke apa benda. Business pitching ni sebab kita boleh buat aktiviti. BMC ni kita boleh buat aktiviti. Topik perjalanan idea ni sebab tu saya nak sangat berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Saya minta daripada Cik Adik, saya kata boleh tak saya nak topik dua ni, saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat Satu Malaysia. Okey, di mana business pitching ni dia ada banyak kategori. Nanti kita akan masuk satu persatu berkenaan dengan mempromosikan idea perniagaan kita. Kita ada idea, macam mana idea kita, bila kita dah buat kajian pasaran, kita nak transfer, kita nak bila kita dah ada produk tu, kita nak ketengahkan idea kita. Adakah dia bentuk kita nak jual, adakah kita nak dapat satu peruntukan ataupun dana dari segi pinjaman daripada agensi ataupun bank. Ini kita akan masukkan. 2.31 menerangkan definisi business pitching tersebut. 2.32 memahami perkara-perkara yang perlu ada dalam business pitching. Perkara-perkara apa yang kena ada ni? Maknanya saya akan go through satu persatu. Kalau nanti tuan-tuan dan perempuan mungkin tak clear ataupun mungkin kita nak sharing, kalau ada pengalaman daripada tuan-tuan dan perempuan dari segi business pitching ni, mungkin boleh berkongsi dengan saya, kita boleh buat penambahbaikan terhadap slide saya ni kan. Okey, 2.3.3 mengenal pasti langkah-langkah dalam business pitching. Dan akhir sekali adalah 2.3.4 mengambil bahagian dalam sesi business pitching untuk mempromosikan idea perniagaan. Okey, kita masuk berkenaan macam mana kita nak dapat idea perniagaan tersebut. Okey, idea perniagaan ni dia boleh banyak cara kita dapat, iaitu adalah idea dapat digunakan untuk bangunkan produk perkhidmatan bagi sesebuah perniagaan baru dan sedia ada. Kenapa saya kata baru dan sedia ada? Kadang-kadang first kita permulaan, macam contohnya pelajar kita tak pernah masuk, tak pernah lagi berniaga, dia tak nampak idea. Kat situlah kita boleh ketengahkan, kita bagi yang nanti kita akan, saya maklumkan satu persatu macam mana dapat idea tu, kita mulakan dengan dapat idea. Dan mungkin juga yang perniagaan sedia ada ni, contohnya sekarang ni kita dah buat perniagaan, tapi disebabkan perubahan trend masa kini, perubahan keadaan semasa, orang dah berubah dari segi jualan. Kan? Mana perniagaan? Maknanya kat situlah perniagaan yang sedia ada pun kena ada idea perniagaan yang terkini, up to date. Sebab bila kita tengok keadaan pandemik pada masa sekarang ni, dulu orang banyak buka offline. Kan? Banyak sangat. Dan jualan cara perniagaan online kadang-kadang, jarang-jarang, betul tak? Dan kat sini bila berlakunya pandemik, orang dah beralih arah. Offline masih lagi, tapi masa tu banyak kedai-kedai tutup. Dan kat situlah orang mulalah pergi ke arah secara jualan kepada secara digital ataupun online. Kan? Mana yang sedia ada, dia tak boleh statik dengan aku sedia ada, macam ni aku nak buat, aku tak nak perubahan. Maknanya kita akan nampak di segi perkembangan perniagaan itu, adakah dia maju ataupun tak. Okey, seterusnya idea perniagaan. Apakah produk atau perkhidmatan yang akan ditawarkan kepada pelanggan? Maknanya kita kena tanya apa yang kita nak tawarkan. Sebab itulah bila idea perniagaan ini sangat penting, bila kita tengok berlaku perubahan-perubahan semasa, bila kita tengok sendiri telefon, orang penjualan telefon. Sebelum ni kita guna 3 sekupang. Ataupun sebelum ni kita guna telefon rumah saja. Telefon tak ada. Lepas tu ada satu perubahan. Orang bawa dia punya telefon yang berat tu. Bimbit macam handbag tu kan. Lepas tu berlaku perubahan lagi. Nokia, ada Nokia dan ada lagi dia punya jenama-jenama telefon yang lain kan. Lepas tu upgrade lagi.
Telefon yang macam mana, ada color. Lepas tu lagi upgrade, dia sekarang ni smartphone. Kemudian kita tak tahu lagi. Maknanya kita kena sentiasa bersedia dari segi idea perniagaan kita. Okey, yang seterusnya adalah adakah produk atau perkhidmatan ini boleh mendatangkan keuntungan ataupun kita shock sendiri. Oh bagus produk ni, perkhidmatan ni bagus. Dan kat situlah kita kena ada dua persoalan ni. Okey, idea perniagaan boleh melalui dua bentuk, iaitu sumber primer, sumber sekunder. Apa dia sumber primer? Okey, maklumat yang diperoleh melalui tinjauan untuk tujuan tertentu melalui maklumat daripada sejumlah responden yang dipilih dan merumuskan jawapan-jawapan yang diterima. Dan kita kalau kita tengok sumber primer ni, dia boleh pecahkan kepada dua, iaitu formal dan tidak formal. Yang mana formal ni temu bual, kita boleh tanya orang. Secara formal lah, kita ambil beberapa responden, kita temu bual. Temu bual. Itu yang dilakukan oleh syarikat-syarikat besar. Kenapa penting yang pelajar-pelajar kita kena tahu? Dia adalah asas untuk kita nak dapat idea. Kurang-kurangnya walaupun dia belajar asas, nanti bila dia keluar, dia nampak dah. Bila dia dapat satu-satu ni idea, dia cara dia adalah ada sumber primer dan sumber sekunder. Temu bual, soal selidik, pemerhatian. Dan yang tidak formal adalah kita berbual dengan rakan-rakan, mungkin rakan-rakan perniagaan kita, rakan-rakan sejawatan kita ataupun siapa-siapalah rakan-rakan kita kan, dan keluarga kita. Okey, seterusnya sumber sekunder. Apa dia sumber sekunder ni? Sumber sekunder ni sumber yang dibuat yang primer tu, kita ada data, kita ada maklumat benda tu dan direkodkan yang boleh kita jadikan rujukan. Iaitu sumber rujukan yang pertama, kita boleh tengok data statistik perangkaan. Yang mana kita tengok, kalau kita katalah aku nak buat perniagaan berdasarkan ibu mengandung lah, ibulah. Lepas tu kita akan tengok data tu. Oh data ni kalau kita tengok perangkaan ibu kelahiran di Malaysia berapa banyak. Berapa banyak kelahiran di Malaysia dan berapa kelahiran setiap kali, dia punya setiap masa. Kat situ kita boleh tengok dia punya data statistik. Mungkin daripada kementerian-kementerian lain pun ada data-data ni. Dan kita juga boleh tengok dekat akhbar, majalah dan lain-lain. Yang ni bila kalau kita beratnya, kenapa MPU 1201 ni berat sangat nak bentangkan. Yang ni saya nak bagi clear dekat tuan-tuan dan puan-puan, apa dia sumber sekunder ni dan lain-lain. Sebab bila tuan-tuan dapat benda yang banyak, tahu lebih ni, bila pelajar tanya, pokoknya kita bersedia untuk menjawab. Dan kalau kata slide yang mana-mana tuan-tuan nak edit, terpulang pada masing-masing lah. Ini perkongsian saya untuk sebagai orang tengah untuk clearkan tuan-tuan perempuan dari segi kaedah pengajaran ataupun saya nak sampaikan ilmu dari segi keusahawanan. Okey, yang seterusnya kita juga boleh melayari internet. Sekarang data internet pun boleh diguna pakai, iaitu sekarang ni kita boleh tengok kat Google Trend. Kita check permintaan kat mana. Tudung ke permintaan tinggi. Bila masa tudung ni jadi permintaan, biskut ayam jadi permintaan, biskut ataupun apa benda produk-produk yang kita nak ketengahkan. Dan kita juga boleh tengok dekat forum perbincangan orang-orang lain kan dalam kita punya online ni, tengok perbincangan permasalahan-permasalahan yang berlaku. Kat situ kita boleh dapat idea-idea daripada orang luar. Okey. Seterusnya adalah peluang perniagaan. Yang mana peluang perniagaan ini dia membantu kita mengenal pasti peluang perniagaan. Yang pertamanya adalah daya fikiran, iaitu sumbang saran, iaitu brainstorming. Yang mana kita ada satu kumpulan, kita ketengahkan. Nanti kita buat satu aktiviti kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Macam mana brainstorming tu, kita boleh dapat pelbagai idea yang berlainan daripada kita sendiri fikir. Kadang-kadang kita tak fikir pun, tiba-tiba oh betul lah idea awak ni bagus, kita akan polish dan kat situlah kita dapat idea. Yang kedua adalah melalui masalah yang ada. Saya selalu kalau saya berkongsi dengan pelajar-pelajar saya nak bagi mudah dia orang faham tentang nak dapatkan idea perniagaan ni melalui masalah yang ada. Apa yang awak nampak masalah ada yang sekitar awak semua? Lepas tu yang ada kata kami ni masalah dari segi penginapan kami jauh nak mari ke kolej. Apa peluang dia?
Macam mana kita nak selesaikan dia? Maknanya kawan sahabat yang seorang lagi ada kenderaan. Maknanya dia boleh buat satu servis kenderaan, dia buat satu Grab lah, macam Grab yang boleh bawa kawan-kawan, dia boleh charge kat kawan-kawan. Itu saya nak bagi dia punya contoh idea yang kita boleh dapat. Dan lagi, macam contohnya dia orang kata, kami ada masalah lah cik, kami ni bila duduk kat asrama, malah nak gosok baju pagi-pagi tu, kadang-kadang keduk tu, ataupun nak lipat kain. Kan, lipat baju kan. Apa peluang dia kat situ? Peluang dia, penyelesaian dia, kayak mana orang yang rajin dari segi nak lipat baju, nak iron baju, dia boleh buat servis untuk iron baju, lipat baju. Mungkin dia boleh charge yang rendah. Kat situ dia boleh dapat pendapatan. Dan satu lagi, kalau dia ada contohnya, nak beli SIM card susah, kita boleh buat macam kita tengok kita duduk kat universiti kan, macam mana iklan dulu, kita letak nombor telefon nombor telefon kita, kalau nak beli nasi lemak ke apa, kita letak kita punya nombor telefon, dia orang koyak tu kan. Tu pun salah satu cara untuk orang-orang yang lapar tengah-tengah malam boleh pergi ni. Contohlah, itu daripada masalah akan jadi peluang untuk kita punya idea perniagaan. Yang ketiga adalah memenuhi keperluan manusia. Sekarang ni manusia ramai dan ada macam banyak kategori manusia ni. Ada yang nak tempat tinggal yang mewah, ada tempat yang sederhana, yang selebihnya dan lain-lain kan. Makan minum pun tak pelbagai. Macam tadi Cik Adik maklumkan, sekarang ni ada makanan cafe hipster. Sekarang ni ada makanan Korea. Orang terpengaruh dengan cerita-cerita Korea nak makan makanan Korea. Kadang-kadang keperluan ni pun akan macam yang ni keperluan ada punya memenuhi kita punya keperluan lah. Dan pakaian yang mana pakaian ni, adakah saya tanya tuan-tuan perempuan pakai baju yang sama tak setiap hari? Tak kan? Maknanya kita dah cuba pelbagaikan dia punya pakaian tu melalui industri pakaian kan. Usahawan pakaian ni dia pelbagaikan pakaian tersebut. Yang keempatnya adalah memenuhi keperluan lain, iaitu di segi keselamatan, kesihatan, perhubungan, yang mana yang tadi saya sebut pasal telefon, kesihatan ni dengan pandemik sekarang ni, mask kita perlukan hand sanitizer. Keselamatan pula, apa yang kita perlu, mungkin anak-anak kita kena ada satu pakai jam ke, bila anak-anak kita bagi bebas, kita dapat kesat anak-anak tu pergi mana kan. Tu salah satu keperluan yang lain. Yang seterusnya adalah yang kelima, memenuhi kehendak manusia, iaitu kan sekarang ni tengah stres, kita nak bercuti. Maknanya sekarang ni pakej-pakej percutian sangat banyak dan mungkin kita buat pilihan dengan pendapatan yang kita ada. Kita boleh bagi contoh kepada pelajar-pelajar yang mana banyak pakej-pakej yang peniaga-peniaga usahawan ni dia boleh tawarkan, iaitu adakah luar negara ataupun dalam negara kan. Itu dalam bidang pelancongan ke ataupun usahawan macam mana kan. Okey, membeli belah sekarang ni itu adalah salah satu kehendak lah. Kita nak beli apa selain pada keperluan kita, aksesori kan, tak kisahlah aksesori kenderaan, aksesori pakaian, aksesori diri, make up dan sebagainya. Okey, yang keenam, mengkaji pasaran sedia ada. Kadang-kadang kita tengok macam saya kata tadi, mengkaji pasaran sedia ada, contohnya produk makanan ke produk mana-mana, kadang-kadang dia perlu upgrade. Dia kena tengok keadaan semasa, perubahan semasa, sesuai lagi dia jual macam ni. Adakah kita perlu buat benda lain pula? Mungkin selama ni dia jual statik dia dekat situ, atau belakang sekarang ni ada food truck ataupun ada Grab dia ambil. Maknanya kita kena, bila kita tengok kajian pasaran sedia ada ni, kita dapat banyak-banyak dia punya pecahan-pecahan perniagaan yang kita boleh ceburi sebenarnya melalui inovasi produk dan perkhidmatan tersebut. Sebelum tak ada Grab kan, kita macam orang tu hantar percuma, hantar biasa je. Tapi kat situ Ilham dikembangkan, ada Grab Food, ada Food Panda, sekarang ni ada Lala Move dan sebagainya. Benda tu dah jadi biasa untuk kita semua. Okey, so yang seterusnya adalah yang nombor 7, mengikuti trend pasaran semasa. Yang macam tadi saya kata tadi, tengok permintaan pasaran macam mana. Bila ada permintaan, itu peluang kita untuk mulakan perniagaan. Dan bila kita nak mulakan perniagaan, sebelum kita nak mulakan perniagaan, kita kena buat kajian pasaran. Nanti kita akan masuk dalam topik kajian pasaran, yang mana kawasan mana yang sesuai dengan dia punya dengan bisnes kita ni. Lengkap, Sebelum ni Panda tak ada
Bila dekat pinstrike kawasan-kawasan yang luar bandar. Dia mula dengan kawasan bandar. Lepas tu ada permintaan, dia baru pergi satu tempat dan satu tempat. Betul tak? Dia baru berkembang, kita nampak kat situ. Dan kalau kita study tentang Food Panda, dia ikut base pada kawasan-kawasan zon dia. Dia tak kaitan semua. Okey, ni zon ni adalah dipanggil zon apa? Kalau kata kawasan KL ni zon 1, zon 2, zon 3, zon 4, zon 5. Kalau zon 1, dia akan untuk dia punya perniagaan, dia punya kedai-kedai restoran hanyalah dekat zon 1 je. Dia akan naik dalam kita punya website yang Food Panda punya tu. Nanti tuan-tuan dan puan-puan tengok. Betul tak saya kata? Okey, yang ke-8 adalah jaringan perhubungan. Ini sangat penting. Jaringan perhubungan ni kita boleh berkolaborasi dengan agensi, kita boleh berkolaborasi industri lain, kita boleh berkolaborasi dengan mana-mana yang kita benda ni memberi peluang kita untuk mendapat perniagaan. Iaitu macam contohnya ada kontraktor besar ni, dia dapat projek besar. Mungkin kita ni adalah peniaga kecil-kecilan, dia akan sub kepada peniaga-peniaga kecil ni. Bila kita ada jaringan perhubungan tersebut. Okey? Jelas nah? Kalau jelas untuk setakat ni, tulis ruangan tepi komen tu 1. Saya nak tengok. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Okay. Boleh saya teruskan? Nak lagi ke? Kalau nak, tulis nak kat tepi ruangan komen. Tulis nak. Saya nak teruskan. Okay. Okay, kita teruskan lagi. Masih lagi peluang perniagaan. Kita masuk yang nombor ke-9. Apa yang ke-9 ni? Melalui bacaan. Kadang-kadang kita banyak membaca kan. Bila baca kita akan dapat banyak idea, banyak peluang. Sebab dengan pembacaan ni kita boleh dapat dekat media cetak, media elektronik, macam contohnya majalah, buku-buku yang terkini. Elektronik pun kadang-kadang kita dapat info-info yang terkini kan. Kat situlah peluang untuk kita mendapat idea perniagaan. Yang ke-10 adalah pengetahuan yang sedia ada. Pengetahuan yang kita ada, contohnya tadi Puan Melissa, dia bidang apa Puan Melissa? Puan Melissa bidang apa Puan Melissa? Account. Okey, contohnya pengetahuan sedia ada macam saya lah, bidang keusahawanan. Saya mengambil peluang manfaat ilmu yang ada ni, saya berkongsi dengan orang lain, dijemput pergi penceramah untuk kongsi ilmu pengetahuan yang saya ada. Apa yang hasil pelibatan saya selama ni, saya berkongsi dengan pelajar-pelajar, dengan usahawan luar iaitu kemas dan sebagainya untuk macam mana konsep di segi usahawanan tersebut. Itu salah satu saya bagi contoh. Yang ke-11 adalah kemahiran sedia ada. Iaitu kemahiran sedia ada ni, macam mana yang pelajar-pelajar kita ni ada yang bidang kulineri, bidang pastry, bidang fashion, dah ada kemahiran. Bila dia keluar, dia tak perlu pun, dia perlu ada modal yang banyak. Dengan bermodalkan sikit pun dia boleh dah menjana pendapatan. Yang mana saya nak bagi contoh, pelajar saya, dia belajar fashion. Saya kata tak semestinya belajar fashion dia kena buat menjahit. Dia perlu buat keseluruhan apa yang dia belajar masa dia belajar tu. Permulaan, fokus, apa yang kita nak buat. Okey, apa yang kemahiran kita ada. Yang simple, yang tak perlu ada mesin jahit, yang harga-harga yang mahal yang mesin jahit dengan mesin jahit tepi tu kan. Okey, dia kata saya ada kemahiran jahit manik. Okey, fokus jahit manik. Kat situ jahit manik, kalau kata satu tangan, kalau penuh, RM50. Kalau tangan dua-dua tangan adalah dapat RM100. Kalau full keseluruhan dia boleh mencapai 150 hingga 300. Terpulang kepada dari segi pelanggan tu nak macam mana. Dan saya ni adalah cerita yang real nah. Lepas dia buat macam tu, dia tak buat benda lain lah. Dia tak menjahit benda lain. Dia buat jahit manik sahaja. Dia kat rumah sambil tengok cerita Korea dia jahit manik. Dia boleh jaga rumah, jaga mak dia, ayah dia. Di samping tu dia dapat semua pendapatan melalui situ. Melalui macam mana? Dia promote dekat salon cikgu-cikgu lah. Banyak nak baju cantik-cantik kan. Masa tu zaman yang memang meriah dengan manik. Dan di samping tu dia fokus juga kepada
butik-butik pengantin. Butik-butik pengantin ni banyak yang dia nak macam aksesori yang manik, nak letak bit-bit yang macam menarik-menarik kan. Kadang-kadang butik pengantin pun tak sempat. Kalau dia katalah dia nak fokus butik pengantin je, kalau contohnya daerah Baling, tempat saya, kelahiran saya tu, ada lebih pada 20 butik pengantin. Kalau dia ambil 5 ataupun 4 butik pengantin, kalau satu-satu, sebab saya pun adalah keluarga, sebenarnya saya nak bermaklumkan tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah keluarga yang menjalankan perniagaan, yang mana business workshop, butik pengantin, kedai runcit, kontraktor dan sebagainya. Bila saya nampak kat sini, bila saya bagi contoh kepada pelajar-pelajar, kalau katalah satu kita masuk ke butik pengantin, kemungkinan kita boleh dapat 10 ataupun lebih baju pengantin yang kita boleh jet manik sebab permintaan tu terlalu tinggi. Mampu tak mampu saja. Selalunya baju pengantin satu selai baju tu boleh menjangkau dalam RM150 ke atas jahit manik. Tengok pada fancy ataupun tak fancy lah dia punya jahit manik tu. Tu salah satunya. Bila keistimewaan pelajar TVET kita adalah kemahiran. Itulah kita kena ambil peluang tersebut. Nah, kita kena bagi idea kat dia. Dalam bidang yang kita ada, apa yang kita boleh buat dengan perniagaan dalam bidang kita. Dia tak semestinya, dalam contohnya lah, masa saya dari SME Bank, saya cakap kat student saya, apa kemahiran awak? Awak belajar apa dekat college community dalam bidang pastry? Kami belajar buat roti, dessert, kami buat kek, kami buat apa lagi? Muih-muih. Adakah anda nak jual semua tu? Dia kata, ya, tak semestinya. Kita dalam bidang, semua bidang, kita nak pakai yang mana satu. Mungkin dalam bidang tersebut juga, pukul berapa ni? Pukul 9.40 kan, awal lagi. Okey, dalam bidang kita dalam contohnya dalam kek pun sekalipun, kita boleh kelaskan dia kecil lagi. Maknanya, adakah dia nak buat kek birthday saja, kek untuk sekali kek majlis lah, kek majlis perkahwinan ataupun kek birthday, ataupun kek yang berasalkan orang nak makan untuk harian. Yang tu kita boleh kelaskan juga. Sebab tu saya kata, kita boleh pecahkan lagi dari segi idea tersebut. Tak semestinya dia belajar pastry, dia kena jual keseluruhan apa yang dia belajar dalam modul-modul yang ada dalam bidang pastry. Kan? Dan kadang-kadang macam ada jugalah bila saya dijemput untuk bagi ceramah, ada kata kami di bidang elektrik, kami nak kena buat elektrik ke modal tinggi. Apa yang kita boleh buat dengan elektrik ni? Contohnya kita nak kelaskan dari segi elektrik ni dari segi apa? Dengan kemampuan kita. Kan sekarang ni macam ada 1688.com macam Alibaba dengan modalnya yang sikit kita boleh ambil dekat situ. Kita boleh jual mungkin dia punya aksesori yang simple dekat ni dengan modal yang serendah. Kadang-kadang dekat 1688 kita boleh ambil kuantiti yang 1 ataupun 2 unit tapi boleh dapat harga yang rendah, harga supplier yang kita boleh macam harga borong. Tu salah satunya idea-idea yang kita boleh bagi pandangan kepada pelajar-pelajar kita. Okey, yang 612 adalah pengalaman yang ada. Yang mana pengalaman yang ada yang mana sebelum ni kita pernah bekerja dengan industri ataupun agensi yang mana bila kita macam contohnya Ustaz Daud Cik Ngah. Sebelum ni dia kerja dengan tabung haji. Dia ada pengalaman menguruskan orang-orang haji. Kat situlah dia berkolaborasi, dia buka perniagaan bersama rakan kongsi yang lain. Dia menguruskan, dia buat bisnes travel agency umrah kat situ. Itulah pengalaman yang dia ada, dia boleh gunakan, dia boleh apply bila dia pencen tu. Tu salah satunya saya bagi idea lah. Dah banyak lagi lah, mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh nampak lagi. Bila saya bagi contoh ni, ada lagi contoh-contoh yang lebih baik pada saya bagi. Yang 13, bila kata kedudukan kewangan ni, dia penentu kita nak buat idea perniagaan kita tu penentu untuk kita nak buat besar, sederhana atau kecilan. Maknanya kedudukan kewangan pun memain peranan yang penting lah untuk kita nak gunakan, kita nak pilih peluang-peluang perniagaan yang ada kat pasaran ni. Okey, dan mungkin kita juga kalau kita ni boleh berkolaborasi. Permulaan macam saya suka berkongsi lah, yang mana saya pernah berkolaborasi dengan Puan Aisyah Raymond, yang mana Puan Aisyah Raymond ni dia jual biskut raya, yang mana dia bagi peluang kita boleh berkolaborasi dengan dia, kita boleh ambil produk dia, kita sebelum kita ambil produk dia, kita boleh jadi agent ataupun stokis dia. Tak perlu ada modal pun, ada mungkin modal sikit ataupun kita buat dropship. Tu tak perlu guna dari segi
duit. Macam pelajar-pelajar kita tak ada kewangan kan. Maknanya melalui dropship yang ada kat pasaran ni kita boleh gunakan medium tu untuk kita mulakan perniagaan. Itu pun salah satunya adalah peluang untuk kita berniaga. Yang ke-14, yang terakhir adalah minat. Kadang-kadang macam contohnya dia bidang elektrik, dia bidang mekanik, dia bidang account, tapi dia minat buat produk-produk bakery, dia minat buat kek. Kat situlah dia mula buat macam dia buat homemade kek dekat rumah, jual-jual secara kecil-kecilan, disebabkan dia yakin, dia minat, dia dah biasa makan, dia bawa dekat kawan-kawan, kawan-kawan rasa, baguslah. Pasal tak memasak? Memasak ni dia bukannya belajar dalam bidang pastry. Dia adalah kalau kita tengok dia ni adalah kerja dengan bidang saya tak salah saya dalam bidang penyiaran rasanya, ataupun bukan bidang yang fokus pada bakery, tapi tengok macam mana cara dia boleh berkembang melalui bidang bakery. Melalui dia pergi kursus-kursus, bila dia minat dia pergi kursus-kursus, dia mendalami benda tu, akhirnya sekarang ni dia buat kek. Dan sekarang ni ada banyak ejen-ejen stoki dia semua dekat seluruh Malaysia. Okey. Bila kita sebut peluang idea perniagaan, kita sebut pasal peluang perniagaan, kita kena faham. Bila kita dapat idea perniagaan, kita kena buat pemilihan idea tersebut berketetapan ataupun menepati analisis pastel. Apa tu analisis pastel? Iaitu politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, persekitaran dan undang-undang. Kalau kita contohnya, bila kita pilih satu-satu perniagaan, kalau perniagaan itu tak sesuai dalam ekonomi kita, politik pun tak boleh juga. Maknanya benda-benda ni bermain peranan. Tengok, kalau kita tengok dari segi politik, keputusan politik boleh memberi kesan kepada banyak bidang penting untuk perniagaan. Kadang-kadang bila tengok dari segi politik, mungkin kita dapat, kita boleh, bila kita tengok idea perniagaan itu, bila keadaan politik kita, benda tu boleh berkembang lagi bagus ke apa benda yang produk yang kita nak sediakan ataupun perkhidmatan yang kita nak sediakan. Dan di samping tu dari segi ekonomi, perkembangan dan perubahan ekonomi boleh menimbulkan peluang perniagaan yang baru. Contohnya perkembangan ekonomi tu yang kita tengok daripada sebelum ni, kita jual secara offline, sekarang ni kerajaan tekankan banyak online, dan sekarang ni kita kebanyakan ke arah online, ada marketplace, ada media sosial disediakan untuk kita berniaga dari rumah, dari kedai dan sebagainya. Okey, kita boleh tengok dari segi sosial budaya, dari segi perubahan struktur penduduk kita macam mana daripada dulu, duduk kat kampung, sekarang ni banyak kat bandar, dan cita rasa dah berubah kan. Iaitu dulu kalau kita perasan makanan untuk produk bakery ni, kita nampak mamuk je, macam mamuk yang buat roti kering tu cicah dengan gulai kan, kari. Sekarang ni bila kita tengok perubahan semasa, kita nampak roti tu dah jadi bahan yang pelbagai dah sekarang ni, dan kita boleh buat pilihan. Dah jadi makanan kita dah, utama makanan kita. Untuk kadang-kadang kita tak sempat nak buat nasi lemak dan sebagainya, roti ni jadi kita punya pembuka untuk kita nak makan pagi ataupun tengah hari ataupun petang ataupun malam kan. Perubahan teknologi. Di mana kita nampakkan perubahan teknologi. Sebelum ni kita buat karipat kat rumah je. Buat karipat tanya lah sikit-sikit. Hanya bila karipat kat rumah je, kita boleh supply dekat kawasan sekitar kita je. Tapi bila teknologi ada, kita tak perlu buat dah. Ada mesin yang boleh buat benda tu. Kadang-kadang benda-benda ni memain peranan dari segi perubahan idea yang kita cetuskan ni. Okey, dari segi persekitaran macam mana? Iaitu idea-idea tercipta melalui kepuasan pelanggan kita. Persekitaran kita, macam contohnya kewujudan Foodpanda, Grab membantu orang nak beli makanan. Depan tu kadang-kadang wanita ni nak kena pakai baju tidur kan, nak pergi keluar malu nak beli makan, tukar baju, nak tukar baju pun 30 minit, beli makanan buat balik rumah sekejap je. Maknanya proses nak sediakan tu lambat. Tapi bila macam Foodpanda, Grab dah wujud, dia orang tak perlu nak siap-siap nak make up dah, terus je orang kata apa, order terus sampai kat rumah, tak perlu tukar baju dah. Maknanya terus sampai kat depan rumah kita boleh makan. Itu berlaku persekitaran yang kita rasa orang sekarang ni dia punya permintaan kan.
Dan sampai tu kita tengok undang-undang. Kalau kita dari segi idea kita, sebab itulah kita kena pastikan idea kita ni adakah undang-undang membenarkan kita untuk berniaga dari segi satu-satu produk atau perkhidmatan. Maknanya kalau benda tu tak sesuai, kita tak boleh berniaga. Kadang-kadang kita nak jual rokok. Rokok pun mungkin ada lesen yang khas untuk kita nak jual rokok. Tak semua orang boleh jual rokok ni, contoh untuk anda semua faham, yang mana bila ada rokok kena ada lesen. Tak semua orang boleh jual. Maknanya kat situlah kita bila kita ada idea, kita perhatikan dari segi adakah bersesuai dengan analisis pesta ni. Okey, seterusnya. Yang ni yang saya seronok. Kita buat aktiviti masing-masing individu. Apa dah yang anda nampak dekat depan skrin tuan-tuan dan puan-puan semua? Boleh cakap, buka mic. Apa yang anda nampak? Apa yang anda nampak? Gambar apa yang anda nampak tu? Buah limau. Apa yang anda nampak melalui gambar yang saya paparkan ni? Masih ada ke semua? Ada. Saya tak nampak orang komen. Saya nak kena buka ni tengok. Okey, ada. Tak keluar. Buah lima. Ustaz Rahimi kata buah limau. Okey, buah lima kan? Okey, boleh tak kita buat aktiviti sikit? Sebab bila dengar ni, dia lama-lama tepu kan. Bisa nak bagi anda rasa kita ketegangan tu bagi longgar sikit. Kita buat aktiviti sikit lah. Okey, nampak lima kan? Lima nampak menarik kan? Kat situ, siapa suka makan limau? Kat sini. Makan limau kan? Apa rasa limau tu? Manis, masam. Kan? Lagi apa lagi? Limau pun ada pelbagai kan? Okey. Bila kita tengok limau, kita pernah merasai limau tu, kita pernah makan limau tu. Okey, sekarang ni saya nak tuan-tuan dan perempuan dengan sebiji limau ni, atau bukan sebiji limau lah, dengan limau ni, apa yang tuan-tuan boleh brainstorm, buat pencambahan idea dengan produk limau ni, tolong fikirkan produk yang sesuai, yang boleh kita keluarkan melalui limau ni. Saya nak minta idea tapi kalau boleh di luar kotak kita punya ni lah pemikiran kita. Sebab kalau kata ni, boleh buat jus. Jus dah biasa. Apa yang luar biasa dengan ni? Sebab saya pernah try dekat usahawan-usahawan luar. Kat situ kita boleh dapat banyak idea-idea yang baru melalui buah limau. Okey, saya bagi masa 5 minit. Tuan-tuan fikirkan apa yang sesuai untuk dengan dengan idea dengan buah limau ni, apa yang kita boleh buat dengan produk limau. Tulis dekat bahagian komen masing-masing kat Google Meet. Saya nak tengok siapa yang betul, siapa yang kreatif. Kerepek limau, bagus. Kerepek limau tak ada lagi kan, selalunya orang kata apa? Limau ni banyak orang, dia punya kulit limau orang buang kan. Ada juga orang manfaat jadi dia punya buat asam. Asam kering. Betul, asam kering. Kek limau, sedapnya kek limau. Okey. Halwa, boleh buat halwa. Boleh buat kek, asam jeruk, jus limau, vitamin C, acar limau, pewangi, betul. Ais krim limau. Ais krim limau kan? Menarik juga tu kan. Macam saya pernah makan durian. Dia buat bentuk, dia punya ulas durian tu. Sedap juga. Dia buat dengan musangking. Okey, air detox, scrub, gula. Wah, bagusnya Puan Siti Aminah. Minyak aromaterapi, kek, kuih raya, air kordia, gula sirap, intik, kuih tart, kulit dikeringkan buat pori untuk hilangkan mabuk. Betul. Kadang-kadang kita tak fikirkan bila kita brainstorm macam ni, banyak sebenarnya idea-idea yang kita boleh ambil dengan limau tersebut. Dan banyak lagi produk yang kita boleh ketengahkan. Tak semestinya limau, ini saya beri contoh limau. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh ambil lah, selain pada limau pun boleh ketengahkan kenaan dengan brainstorming untuk buat sesi latihan ni. Kerepek asam kering. Boleh tak mungkin limau ni kita buat macam asam keping. Selalunya asam keping ni susah dapat kan. Macam dia punya asam keping ni, asam ni selalu nak
nak ambil dia bukan tempat-tempat tentu, tapi limau selalu kita dapat. Adakah boleh kita jadikan asal keping ni kepada guna dia punya buah limau ni kan, untuk kita punya jadi bahan mentah untuk produk makanan kita untuk masakan. Gula-gula, perfume kereta, sabun, kulit buat kering, air minuman, orange, jam, jam, baja bokashi. Ni Puan Fatimah, dahsyat Puan Fatimah, baja bokashi. Kena belajar ni, yogurt, sambal kulit limau, betul. Tak fikir pula saya dah. Puan Agriani dah. Okey, banyak ni. Ni dia terbaik. Banyak sangat. Tu baru 2-3 orang. Berapa orang kan yang keluarkan idea-idea. Mungkin lagi banyak daripada kita dapat melalui penjanaan idea tersebut. Melalui buah limau. Boleh teruskan lagi kita ni? Oh, dah meniti air liur, betul. Dah masuk tengah hari kan. Lapar kan Puan Nur Zihan kan? Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh lagi terima? Kalau boleh terus, kata boleh kat situ. Saya nak tengok. Bersemangat kita punya sahabat-sahabat kita satu Malaysia ni. Semua bersemangat nak dengar lagi. Okey, kalau katalah saya ni macam terlampau laju ataupun tak clear, boleh tanya soalan lah. Boleh buka mic, bagi tanya soalan, sebab nanti sampai habis nanti kadang-kadang kita terlupa pula kita nak tanya apa dekat saya kan. Ni saya berkongsi lah, saya tak katalah saya nak tunjuk pandai ataupun saya ni saya pakar dalam bidang ni, tak. Saya bagi idea apa dari segi pengalaman saya dan hasil saya punya pelibatan saya sepanjang tempoh saya berkhidmat di sini. Okey, kita teruskan. Okey, semangat juga. Okey, settle berkenaan aktiviti brainstorm. Maknanya nanti tuan-tuan boleh pilih gambar-gambar buah ke gambar-gambar apa yang melibatkan, kalau katalah dia bidang elektrik, buat satu gambar yang boleh dia buat brainstorm. Kalau dia kata dia bahagian pelancongan, buat satu gambar yang apa yang boleh kita brainstorm, berbincang melalui hasil gambar yang kita paparkan tu. Bagi pelajar-pelajar kita berfikir, kat situ pelajar kita tak boring untuk nak keluarkan idea. Kadang-kadang orang muda ni, kadang-kadang kita rasa tak sangka dia orang ni macam kreatif dari segi keluarkan idea-idea. Itu yang kita nak ketengahkan. Mana tahu daripada idea yang diketengahkan, kat situlah mulanya tapak dia menjalankan perniagaan. Kat situlah permulaan dia punya karier dia sebagai usahawan. Kan? Okey. Sekarang ni kita masuk 2.1 menjelaskan teknik perjalanan idea perniagaan. 2.1.2 mengadakan perbincangan kumpulan. Yang tadi saya kata, saya tanya dekat dia punya pengubal, dia punya syllabus, kenapa kajian pasaran tak ada? Bila dia explain kat kami dari segi industri, dia kata terlalu besar. Kat sini dia kata memang 2.12 ni dia ketengahkan untuk kajian pasaran, tapi kita buat secara surface saja untuk pengenalan, untuk masing-masing tahu apa kepentingan kajian pasaran tersebut. Yang mana sahabat-sahabat lain nak tahu tentang kajian pasaran, saya suka kajian pasaran sebab nanti saya nak kongsi tuan-tuan dan puan-puan kenapa saya tekankan kajian pasaran ni. Sebelum saya nak masuk tu, saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan rancangan perniagaan yang saya buat dengan pelajar-pelajar SME 90 Day Challenge, yang mana setiap isi-isi dalam dia punya rancangan perniagaan tu kita masukkan yang saya nyatakan tadi, idea-idea perniagaan, dan di samping tu kita masukkan data-data, yang saya masukkan data-data analisis daripada kita ambil daripada mana-mana sumber yang tepat. Dan macam mana market validation ni saya kata penting. Nanti saya tulis, saya nak share ni. Sekejaplah saya nak share. Mana? Okay, dah ada dah. Okey, ini adalah saya punya anak-anak saya yang SME 90 Day Challenge, yang mana mereka telah menyediakan rancangan perniagaan. Saya nak bagi contoh je kenapa saya kata saya tekankan benda ni. Sebab pihak agensi ataupun industri yang nak bagi pelapor kita, dia nak tengok betul tak permintaan ni ada, dia nak satu faktor yang kukuh supaya
dia yang saya yakin untuk melabur kita punya bisnes kita. Okey. Yang tadi saya kata, bila kita nak dapat satu idea, kita perlu dapat data-data daripada luar atau pembacaan ataupun statement-statement fakta yang penting untuk kita ketengahkan. Kenapa kita pilih idea perniagaan tersebut? Kita pilih produk tersebut untuk sebagai perniagaan kita. Okey, untuk grup ni, anak saya yang masuk SME Nati Days Berchallenge, yang mana diorang buat Japanese cream puff berperisa inti pedas dan manis. Maknanya dia inovasikan produk tu. Dan kat sini, kenapa kita tekankan buat Japanese cream puff? Dia bidang pastry tapi kita fokus cream puff je. Kita tak fokus benda lain. Cream puff. Dan kat sini bila kita tengok statement daripada artikel, saya besar sikit-sikit lah. Nanti yang mana ni saya buat serampan dua mata lah, yang mana yang masuk SME Nati Days Berchallenge boleh masukkan fakta-fakta untuk kuatkan dia punya rancangan perniagaan nanti. Okey, tengok fakta ni saya ambil melalui artikel trending bakery dan pastry Sinar Harian 18 Julai 2016, yang mana dia kata bidang pastry semakin trending, mendapat permintaan di Malaysia. Dia tak kata negara lain, di Malaysia. Mana bila trending, ada permintaan yang tinggi terhadap produk pastry ni. Nampak tak? Ada nama cream puff sini. Sebab itulah bila kita ada idea perniagaan, kita tengok, kita rujuk. Ada permintaan tak? Sebab itulah kita kena buat kajian pasaran. Maknanya kita kena dapat fakta yang jelas, kita masukkan kat sini supaya dia jadi satu data yang kuat. Dia punya satu maklumat yang kuat yang menyatakan kenapa kita nak buat bisnes cream puff ni. Bila kita dah dapat benda ni, kita buat kajian pasaran. Bila kita buat kajian pasaran, kita tanya soalan. Anda suka makan cream puff? Kalau kata cream puff dikeluarkan inti pedas dan manis, nak rasa tak? Kalau kata apa flavor-flavor yang anda suka? Kita bagilah strawberry, dia punya blueberry, coklat, yang inti biasa, yang custard, banyak lagi lah topping coklat dan sebagainya. Bila kita dapat dia punya data tersebut, sebab tu kita tekan kat sini, nampak tak? Kita boleh buat inovasi. Daripada ilham kajian pasaran yang kita buat, kita boleh dapat banyak idea daripada customer kat luar, orang kat luar, untuk kita nak solidkan kita punya produk kita, bisnes kita, iaitu Big Bite mencipta produk Japanese cream puff premium yang telah diinovasikan dari segi saiz mini. Kenapa saiz mini? Dia kadang-kadang ada saiz kecil, saiz besar sederhana tu kena makan banyak kali kita gigitan kita. Tapi saiz mini kita boleh terus masuk mulut, benda tu tak kotorkan kita punya bahagian luar mulut kan. Itu yang dia orang buat kajian daripada luar. Dan ada inti berperisa pedas dan manis kat situ. Walaupun kita tak mengajar dalam MPU 12012, tapi kita cuba terangkan kat diorang kenapa pentingnya ke data-data ni dan kenapa pentingnya kita buat kajian pasaran ni. Sebab inilah yang kita tekankan, kita dah boleh dapat pelbagai, kita dapat idea, kita dapat kembangkan idea tu sampai kita tahu permintaan dekat situ apa dia. Bila macam kami jual dekat College Universiti Bali ni adalah penduduk-penduduk yang kebanyakan luar bandar. Bila luar bandar ni ada yang ada orang cita rasa dia nak manis, ada yang nak pedas. Pedas ni selalunya orang-orang tua, orang-orang yang berumur, dia nak macam kita sediakan untuk dia punya, kita buat tuna, kita buat serunding dalam dia punya cream puff tu. Okay. Seterusnya, yang ni baru cerita terang dan saya nak share sikit tentang kajian pasaran nanti. Nanti yang kajian pasaran ni kenapa saya tekankan sangat-sangat penting. Okay, kita masuk dulu berkenaan dengan kajian pasaran. Okey, kajian pasaran ni adalah proses pengujian untuk meyakinkan produk atau perkhidmatan yang dihasilkan boleh diterima pasaran. Kadang-kadang kena faham lah, kadang-kadang idea kita bagus tapi bila kita jual tak ada permintaan sebab tak sesuai kat pasaran kat situ. Tiba bila kita jual dekat tempat lain ada permintaan. Sebab tu kena buat kajian pasaran. Clear tak tuan-tuan dan puan? Kalau clear, tulis situ ruangan tu clear. Tak clear saya nak terang lagi. Okey, alhamdulillah.
Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kenapa kita perlu buat kajian pasaran? Kebanyakan syarikat-syarikat gagal keluarkan produk ni, dia kata 50 gagal produk syarikat yang keluar kat pasaran. Kebanyakan gagal dia tak buat kajian pasaran. Dia buat kat sini, nampak tak kat sini? Sos berwarna ungu. Kalau kita nak makan pun rasa geli kan, tekak kan. Yang ni sebab dia tak buat kajian pasaran, dia kata syok sendiri. Produk ni bagus lah. Kita buat sos warna ungu ni, budak-budak suka makan. Ni kita yang cakap. Pasaran tak tahu, pasaran kita tak tahu dia terima ke tak. Betul tak? Apabila kita jual, kita dah buat produk tu, produk dah siap, tiba-tiba tak ada orang beli sangat. Tak ada orang beli. Kita gagal. Kita dah rugi kat situ masa dan kos kita yang kita keluarkan. Sebab tak ada permintaan kat situ. Kat sini, kebanyakan produk dalam pasaran gagal disebabkan tidak menghasilkan kajian pasaran terhadap produk tersebut. Lepas ni, bila kita share dengan pelajar-pelajar tentang idea, masukkan kajian pasaran. Sangat penting, walaupun simple. Buat setemu buat je. Kalau kata kita dapat idea kan, nanti buat aktiviti dengan pelajar-pelajar, minta dia pergi jumpa kawan-kawan kan, pesara kat situ. Kalau kata kami buat jual produk ni, nak beli tak? Kita buat keluarkan soalan-soalan, mungkin temu bual ke, soal seridik yang berbentuk Google Form, yang link Google Form ke, boleh. Supaya mereka nampak perjalanan macam mana kajian pasaran tu. Simple je lah. Kita kan ada 3 jam kan untuk usahawanan. Okey, kenapa perlu kajian pasaran? Yang pertamanya, kita memahami keperluan dan kehendak pasaran yang ada. Kalau kita buat dekat, kita kata kita kata untuk rakyat Malaysia, adakah rakyat Malaysia suka benda tu? Kalau kita kata untuk baling, adakah baling suka kat produk kita ataupun perkhidmatan kita? Ataupun kita besarkan lagi skop dekat Kedah, adakah orang Kedah suka makan tu ataupun produk tu bagus untuk Kedah? Kat pasaran kat situ, kita kena tengok. Sebab tu kajian pasaran diperlukan. Yang kedua, ada soalan? Metod apa paling cepat dan mudah untuk Sujam buat? Dia ada 3 kaedah. Yang kadang-kadang kalau contohnya idea perniagaan tu, kalau kita ada produk, kita boleh bagi dia test food. Test food, tanya soalan, okey ke tak produk ni, semua-semua tu. Simple je. Dan yang kaedah kedua, kita kalau kata produk tu dah ada kat pasaran, cuma kita tanya dah kalau kita nak tambah flavor. Mungkin kita boleh buat Google Form yang kalau kita nak dapatkan data yang banyak. Kalau kata kita nak dapat spesifik maklumat, temu bual pun boleh. Kita boleh nampak feedback daripada audience kat pasaran ni macam mana. Kita boleh pilih. Nah, boleh menjawab tak Ustaz Rahimi? Ataupun tak clear? Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan. Yang seterusnya adalah mengetahui pelanggan sebenar. Kadang-kadang bila kita buat kajian pasaran, kita sebelum kita buat BMC, Business Model Canvas, bila kita tanya dekat pelanggan, kita kata kita nak kereta untuk remaja, tiba-tiba rupanya permintaan tu terhadap orang dewasa. Kita dah tahu dah. Dengan kita buat kajian pasaran, kat situ kita dapat pelanggan sebenar dan kita nampak siapa yang nak benda ni. Mungkin juga adakah mungkin perniagaan sebenar kita bukan B2C tapi B2B. Tahu tak B2B dan B2C tu apa dia? B2B tu business to business. B2C tu adalah business to customer. Yang mana? Okey, saya beri contoh dah. B2B adalah saya lah founder Kupu Putih. Saya letak kat kedai runcit. Kedai runcit pada kedai dia punya kosmetik dekat Watson ke semua. Itu B2B, konsep B2B. Maknanya bukan pelanggan akhir lagi. Tapi kalau katalah saya ni buat kerepek pisang, saya jual dekat orang, yang tu adalah pelanggan akhir, itu B2C. Nah, maknanya kita boleh tengok adakah perniagaan kita sesuai untuk stokis ke, ejen ke, kita nak sebar luaskan kita punya perniagaan ataupun macam mana. Dengan kajian soal sedikit ataupun kajian pasaran ni kita dapat kembangkan kita punya
Sebab itulah kita kadang-kadang kita tak perasan tau. Kajian pasaran ni banyak orang tak tahu tentang kepentingan kajian pasaran. Sebab tu kalau kata tengoklah YouTube, kebanyakan Mas Alif banyak yang buat. Tapi kita masih baru. Yang mana syarikat-syarikat besar kat sini atau ni, dia ketengahkan benda ni. Tetapi walaupun kita subjek keusahawanan biasa, kita kena beritahu kat student supaya kita minimumkan risiko untuk student habis duit, habis masa dekat situ. Nah, bantu mereka sebab bila dia orang excited, dia orang ada pengalaman, dia orang ada kemahiran, bila dia orang nak buat satu benda, kita tak tolong dia di segi kajian pasaran, itu masalah pelajar-pelajar kita. Ya? Ada soalan lagi? Tak nampak. Dari segi kesahihan hasil dapatan kajian pasaran, penetapan bilangan responden. Okey, dia terpulang lah. Kadang-kadang kalau nak tepat kena banyak kan. Kena macam, dia tak boleh macam bias. Kalau kita nak ni remaja je. Kalau kita nak dapat kesahihan yang betul, kita kena pelbagaikan kita punya responden. Baru kita nampak data kita tepat. Nah, kalau kata soal selidik lah, dia macam ala-ala kita nak buat research juga lah, tapi ni santai kita punya kajian pasaran ni. Ataupun kita sediakan soalan, kita buat temu bual, kita ambil beberapa orang untuk kita bertanya soalan. Tapi dia punya soalan tu bukannya macam ataupun lebih pada research yang berat lah, dia yang santai. Okey, kalau krimpah macam mana yang suka, macam size, mini size, size besar, size kecil, soalan macam tu je, simple sahaja soalan. Nah, supaya yang orang yang nak menjawab tu dia mudah nak bagi dia punya hasil dapatan tu. Menjawab ke Puan Nurul Huda? Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan lagi sampai pukul 12.30, lepas tu kita berhenti. Saya clearkan sampai kajian pasaran dulu. Petang nanti saya akan masuk berkenaan topik BMC, Business Model Canvas dan Business Pitching sampai petang pukul 5. Saya harap masing-masing tolong nanti masuk balik dekat kita pukul 2 nanti kan, 2 atau pukul 2.30 nanti masuk, tolong tuang balik air dalam kita punya ni, kita ni bagi dia dia bagi dia kosong balik supaya kita tak, bila saya sharing tu dia rasa tak terpu lah. Nah. Okey, yang seterusnya adalah meminimumkan risiko. Risiko di segi apa? Risiko orang reject produk kita akan jadi down. Bila orang reject produk kita, kadang-kadang kita disappointed, macam kita akan down. Kita akan down dan rasa macam tak maulah buat benda ni dah, tak mau berniaga dah, aku ni tak sesuai jadi usahawan. Sebab itulah saya tekankan kita kena buat kajian pasaran. Kita nak pastikan kita minimumkan kita punya risiko tersebut. Risiko tetap ada tapi kita minimiskan dia punya risiko tersebut. Yang kelima adalah mengelak pembaziran kos dan masa. Yang mana kita dah ada duit, kita ada, kadang-kadang kita buat pinjaman, kadang-kadang kita pinjam pak imam kita ada duit simpanan kita, tiba-tiba bila kita laburkan duit kita terhadap produk ni, kita tak buat kajian pasaran, kita dah membazir kat situ. Masa kita yang lama kita kat arah tu, kita tak dapat pulangan balik. Nah, okey, yang ke-6, pembuktian pelabur untuk pembiayaan. Sebab itulah saya kata tadi, bila kadang-kadang pelabur selain dia tengok ke pasar kewangan, dia tengok ke sisi kajian pasaran, permintaan terhadap produk kita, penerimaan orang pasaran terhadap produk kita. Okey tak okey. Bila kita ada kajian pasaran ni, pelabur akan yakin sebab kita akan bermain dengan data dekat sini. Saya nak kongsi lah. Nak tak? Sekejap, saya nak kongsi yang slide rapi tadi. Okey. Tengok bila kita buat kajian pasaran kat sini. Simple je. Sebab bila kita buat dalam Google Form, dia akan keluar terus dia punya carta pie. Ni. Laporan analisis market validation. Yang mana kita buat 51 responden, kita menampak dia punya ni. Kalau kata ni, kita buat sikit dia punya makluman kat sini. Jantina, permintaan bangsa semua tu. Jadi demografi ni penting sebab kita nak tengok kita punya pelanggan ni kat mana. Dan kita boleh tanya juga soalan kemampuan mereka untuk beli produk kita. Ataupun ada soalan-soalan yang sesuai lah. Okey. Apakah jenis krimpah kegemaran anda? Kita nyatakan dia punya jenis-jenis flavor kat sini. Kat sini dia punya kenapa anda ingin makan krimpah kami? Kat situ kita dapat dia punya data-data tersebut.
Tak susah kita ambil, bila kita dapat dia punya responden menjawab tu, kita tak perlu dah buat SPSS ke apa benda. Kita boleh ambil dah dia punya apa? Makluman daripada result responden tu, dia ada graf, ada carta pie dah, kita masuk je. Ni yang saya masukkan. Yang ni yang saya tekankan kepada pelajar-pelajar suruh masukkan dalam ni. Dan last kali saya minta dia orang buat cadangan dan komen kat sinilah atau dia apa kita dapat responden bila dia orang cuba test food testing tu, dia bagi feedback kepada dia punya tim yang nak wujudkan produk inovasi tu. Dan kat sini ini adalah dia punya dalam lampiran. Okey. Kenapa saya kata yang perlu yang ni? Bila bahagian pemasaran, kita nak fokus kat mana? Kita boleh terangkan kat sini. Kita dah buat kajian pasaran dekat saya tunjuk bahagian pemasaran. Mana saya tekankan. Lalu kita boleh kata, okey, berdasarkan analisis dibuat merujuk kepada jumlah keseluruhan sasaran ni, dianggap dia punya ni kita boleh maklumkan berapa yang kita nak cater untuk pasaran dekat ni. Kat sini kita kata pasaran am, kita Bibat telah menjalankan market validation seramai 50 responden di sekitar Baling. Survey ini menunjukkan produk ini diminati oleh siapa dia. Kita boleh highlight kat sini, kita boleh kembangkan apa yang kita nak buat untuk kita punya bila kita dapat hasil dapatan tu. Dan juga yang ni saya buat bersama dengan sahabat-sahabat saya yang masa kami pergi 3EP. Yang mana ini adalah yang ni adalah data fakta yang kami ambil yang menunjukkan kenapa kami nak keluarkan produk ni. Produk baby cube, makanan segera makanan baby. Daripada hasil data yang kita tekankan kat sini, bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, produk baby dan kanak-kanak apa benda, kenapa ada permintaan tinggi, penawaran kurang. Ini adalah perangkat kelahiran bayi di Malaysia 2017. Kat sini menguatkan fakta kita bila pelajar kita nak bentangkan mana-mana dia dapat peruntukan ataupun ni, dia mengukuhkan satu-satu perniagaan dia tu macam orang rasa yakin nak labur dekat kita punya perniagaan pelajar-pelajar kita. Dan di samping tu ni adalah kajian yang kami buat, kita boleh nyatakan ibu kerjaya yang dalam banyak-banyak ibu yang berkerjaya dia suka produk ni sebab dia orang tak sempat nak sediakan makanan baby tu. Penyediaan bubur sendiri ni saja kita tuang air, orang boleh makan baby tu, tak perlu tunggu masa yang lama. Banyaklah data-data ni. Ini adalah kajian pasaran terhadap 50 responden. Nampak tak kat sini? Sebab tu saya tekankan kepada tuan-tuan dan perempuan semua yang kenapa pentingnya kajian pasaran ni, kenapa kita perlu ada data-data ni untuk menguatkan kita punya pernyataan tersebut. Okey, jelas nak? Okey, kita teruskan yang ni, penyelesaian terhadap produk, pembangunan produk menempati kehendak pasaran. Bila kita dah buat keputusan, kita tengok kajian pasaran tu, kita dapat keputusan dah, barulah kita rasa puas hati, kita keluarkan duit, kita keluar masa kita dan tenaga kita. Sebab kita menempati permintaan pasaran yang ada yang kita fokus tu. Nah, okey, ini adalah proses kajian pasaran. Saya pergi macam kita boleh terangkan ke pelajar-pelajar inilah dia punya proses. Kalau kata kita proses kajian pasaran, tentukan sasaran pasaran kita cari dan melibatkan diri kita dalam sasaran pasaran kita bina set soalan. Mungkin kita nak buat interview, temu bual ataupun soal sidik ataupun kedua-duanya sekali. Uji set soalan kita dan jalankan sesi temu bual dan last kali kita buat analisis data produk ni ada permintaan tak dekat kawasan tu. Ni saya ada sediakan beberapa contoh penerangan tentang dia punya dalam YouTube dia punya tentang penerangan tentang market validation tapi dalam bahasa Inggeris sebab saya nak bagi tuan-tuan dan perempuan faham. Tapi sebenarnya bila saya cari yang untuk Malaysia punya tak ada lagi. Tapi benda ni penting, mungkin tuan-tuan dan perempuan faham dulu benda apa yang saya masukkan ni. Kurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan boleh terangkan lebih lanjut tentang market validation ni kepada pelajar-pelajar. Saya rasa sekarang ni dah pukul 12 lebih. Lepas ni akan masuk Business Model Canvas. Saya stop dulu untuk dua pecahan topik ni iaitu idea perniagaan dan kajian pasaran.
Okey, sebelum kita nak mengakhiri untuk petang ni pula, kita masuk BMC dan business pitching, dapat sesuatu tak melalui dia punya hasil saya punya perbincangan hari ni, pagi ni? Puan Melina dapat jelas tak Puan? Setuju, cari bahan tentang BMC dan DM pun kurang. Betul, sebab jarang, sebab tu saya gunakan saya punya pelajar-pelajar SME Native Days Challenge untuk pelajar-pelajar College Community Bali. Dapat, Alhamdulillah, syukur, saya seronok dengar. Salah satu benda yang saya niat adalah untuk nak sharing bersama sahabat-sahabat semua untuk apa yang saya ada. Bila masing-masing dapat dia punya apa yang saya jelaskan ni, saya seronok lah. Okay lah, saya serahkan kepada Cik Adi untuk kita berhenti pada pukul 12.30 ni sebab saya nampak masing-masing pun dah letih tepu dengan topik 1, topik 2 pun dah separuh.